Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pagi ini kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid, muka surat 6. Kita membicarakan mengenai mabadi al-asyarah, 10 perkara berkenaan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Jadi pada kuliah atau minggu yang lepas kita dah bincang nama bagi ta'rif pengertian ilmu tauhid pada istilah ulama syaraknya. Di pagi ini kita akan sambung lagi sebahagian daripada 10 perkara utama ataupun perkara asas bagi satu-satu ilmu itu, ataupun kita panggil mabadi al-asyarah, 10 perkara asas bagi ilmu tauhid. Jadi kita sambung di pertengahan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlishina biqira'ati. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula tempat yang dihantar akan ilmu ini, iaitu zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib ia dan barang yang mustahil ia dan barang yang harus ia, dan juga zat segala mungkinat, daripada sekira-kira dituntut tunjuk orang dengan dia atas ada orang yang mengada akan dia, dan segala pekerjaan yang dibangsakan akan dia kepada pendengaran, yakni sam'iyat, daripada sekira-kira diiktikad akan wujudnya dan tahakkuknya, iaitu seperti bangkit daripada kubur dan syurga dan neraka dan lainnya. Baik. Yang kedua, dia kata tempat yang dihantarkan ilmu ini. Maksud dia, ilmu tauhid ini dia apa tajuk yang dia bicarakan. Ilmu tauhid ni apakah tajuk yang dia bicarakan? Ya. Iaitu ada 3 perkara besar yang dibicarakan dalam ilmu tauhid. Yang pertamanya, ilmu tauhid ini membicarakan zat Allah dan zat Rasul alaihimus salatu wassalam. Ilmu tauhid ini membicarakan zatullah, zat Allah, iaitu diri Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga zat segala Rasulnya, diri segala Rasul alaihimus salatu wassalam. Dari sudut apa? Dari sudut kita mengenali perkara yang wajib bagi zat Allah.
iaitu 20 perkara hak wajib bagi Allah dan juga 4 perkara yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga kita kena mengenali perkara yang mustahil ke atas Allah dan Rasul. Begitu juga perkara yang harus bagi Allah Ta'ala dan segala Rasulnya. Itu tajuk isi kandungan yang dibicarakan di dalam ilmu Tauhid yang pertama. Maknanya dibicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan dibicarakan perkara yang mustahil ke atas Allah dan juga ke atas Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan perkara yang harus bagi Allah dan bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu yang pertama. Dan zat segala mungkinat. Begitu juga dibicarakan zat segala mumkinat. Mumkinat ni makna perkara yang boleh terima, ada diri, adanya dan tiada. Perkara yang mungkin dia panggil. Mungkin ni perkara yang boleh ada dan tiada, boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Seperti contoh dia seperti kita manusia dipanggil mungkin. Bukan perkara yang yang mungkin ini boleh ada dan boleh menerima tiada, boleh berubah, diri mungkin ini seperti langit dan bumi. Itu nama dia atau istilahnya dipanggil mumkinun. Banyak dipanggil mumkinat. Itu perkara yang boleh terima ada dan tiada atas jalan bergilir ganti. Kita boleh ada, boleh terima tiada. Makhluk yang ada di alam ini semua dipanggil mumkinat. Baik, dari kira-kira dituntut tunjuk orang dengan dia, atau ada orang yang mengadakan akannya. Dibicarakan tentang zat mungkin kita ni lah, mungkin alam ini. Dari sudut apa? Mungkin ini sebagai alamat ataupun tanda adanya yang menjadikan dia. Pasal bila ditengok pada kita sendiri, lihat pada diri kita, kita usah ambil jauh-jauh nah. Kita ni salah satu contoh mungkin. Mungkin ni istilah ya tuan-tuan. Istilah dalam ilmu. Setiap ilmu ni ada istilah mustalahat, ada istilah-istilah. Bila kita faham istilah, tak jadi masalah dah. Setiap ilmu dia ada istilah. Setiap bidang dia ada istilah dia. Baik, mungkin ni hanya semata-mata istilah untuk memudahkan kita memahami. Jadi tak payah cerita banyak-banyak bumi, langit, apa tak payah cerita. Ambil satu contohnya. Kerana segala apa yang ada di alam ini, dia merujuk pada satu perkara saja. Dia mempunyai ciri yang sama, iaitu mungkin. Boleh berubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Tengok kita sudah lah tuan-tuan. Daripada dulu ada tak kita sebelum ni? Kita baru ada 40 tahun, baru ada 60 tahun, baru ada 20 tahun, baru lahir, baru wujud. Sebelum ni tak ada. Lau umur apa? Lau umur 60. Sebelum umur 60 tu duduk mana? Tak ada. Sebelum 60 tu tak ada lah kan. Lepas tu kita akan berubah pula. Tiada
Kita wujud sekarang di dalam dunia, kemudian kita akan mati, kita akan berubah, ya. Itu nama dia mungkin, boleh terima, ada dan tiada. Faham tak? Ya? Kita tengok diri kita lah. Kalau kita perincikan lagi, kita tengok diri kita, dia berubah. Dulu kita boleh berjalan 1 kilo lah, tak boleh jalan dah, tak larat. Dulu mata cerah, lah mata rabun dah lah ni, tak nampak. Kalau tak berubah daripada dulu sampai lah macam tu, kalau tak berubah daripada dulu sampai lah macam tu lah, tak ada ubah. Ya. Semua itu dia merujuk pada satu benda, dia panggil mungkin. Ya. Ada pada diri kita ni dipanggil mungkin. Apa yang ada pada diri kita pun dipanggil mungkin. Ya, boleh ada dan tiada. Perkara yang boleh ada dan tiada. Ya, itu secara umum. Baik. Maka kita ini bila keadaannya begitu menjadi tanda adanya yang menjadikan kita. Mana bila kita berubah, mana tentulah kita ada benda yang menjadikan kita. Kita berubah daripada tiada kepada ada. Ya. Daripada tiada, kosong, tak ada bahan mentah apa, kok manusia ni buat berapa, buat pada getah dengan tanah. Tak ada lah, tak ada. Ya. Buat getah tanah dengan kayu. Macam buat rumah ni. Dia buat daripada kosong lah. Kosong, nol, kosong, tak ada apa. Ya. Kemudian jadi. Baru hebat. Ya. Kalau buat gelas ni tak hebat. Ini daripada bahan lain tukar pada bahan lain. Rumah, masjid, dia ambil bahan daripada dalam tanah, dalam hutan. Bahan galian, ambil kayu dalam hutan, ambil simen, ya, diproses daripada bumi kita. Tak hebat tu, itu tukarnya. Iaitu ubah daripada satu benda jadi satu benda lain. Ini kita ni manusia ni buat daripada kosong. Tak ada kosong. Cuba buat rumah, try buat rumah tengok daripada kosong. Jangan pergi beli kayu, jangan apa, boleh buat. Macam itulah Allah Ta'ala buat kita. Ya. Ya, tak ada alat apa. Tu yang maksudnya Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Yakni Allah Ta'ala mengeluarkan langit dan bumi pada kosong kepada ada. Kosong, tak ada bahan apa. Ya. Maka langit dan bumi dan kita ni lah jadi tanda kepada adanya Allah Ta'ala. Bukti dia kita ni daripada bahan apa? Dibuat. Cari dalam dunia ni kalau ada, boleh buat. Boleh buat manusia. Baik. Itu maksud yang kedua ni. Dan yang ketiga, dan segala pekerjaan yang dibangsakan akan dia kepada pendengaran. Yakni yang ketiga, bab yang ketiga dibicarakan perkara-perkara yang berkait dengan pendengaran. Yakni sam'iyat, dia terjemah pendengaran. Perkara sam'iyat. Sam'iyat ini tajuk utama yang dibicarakan di dalam ilmu tauhid. Sam'iyat, perkara-perkara yang didengari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita yang didengari daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tak cerita kepada kita, kita tak tahu cerita ni. Ya.
Kalau kita tak dengar daripada khabar Rasul, cerita Rasul, kita tak tahu cerita ni. Itu nama dia, yang didengar daripada Rasul atau sam'iyat. Baik, perkara-perkara yang kita dengar dan kita ambil daripada Rasul alaihi salatu wassalam, daripada sekira-kira diiktikad akan wujudnya dan tahakkuknya. Dari sudut apa? Kita kena pegang i'tiqad ada perkara itu dan sungguh perkara itu, tahakkuk. Contohnya seperti bangkit daripada kubur, iaitu al-ba'tsu yaumal mahsyar, ya. Bangkit daripada kubur pada hari akhirat kelak. Ini Nabi SAW cerita kepada kita. Kita dengar daripada Nabi SAW, dan kita kena wajib i'tiqad ada dan sungguh akan berlaku al-ba'tsu minal qubur, ataupun bangun hidup kembali daripada kubur pada hari akhirat. Barang siapa yang tidak mempercayai bangkit semua manusia dari kubur masing-masing, hukum dia kufur dengan Allah. Dia tak beriman dengan hari kiamat, ya. Beriman dengan apa? Yaumil akhir, beriman dengan hari kiamat. Yang mana kalau kita beriman dengan hari kiamat dalam rukun iman, kan rukun iman, kita beriman dengan hari kiamat. Antara beriman dengan hari kiamat, kita i'tiqad sungguh, ya, bangun ataupun dibangkitkan di hari akhirat kelak daripada kubur masing-masing, dihidupkan semula daripada kubur masing-masing. Itu i'tiqad, perkara yang berkaitan dengan sam'iyat. Kalau Nabi dan Rasul tak cerita kepada kita, kita tak tahu cerita ni. Kata kita ni nak kena bangkit pula pada kubur ni, kena hidup semula pada kubur. Kalau kata tak hidup apa-apa, tak apa, buat api lah apa pun dalam dunia ni, kan? If'al ma syi'ta, buatlah apa saja, ya? Lakukan apa yang kamu suka, ya? Tak bangkit dah pada kubur. Nak buat, nak seronok apa dalam dunia ni, seronok lah, buatlah apa saja. Tapi kita ni nak bangkit pada kubur. Bila bangkit pada kubur tu, dia beringatlah hidup dalam dunia ni, ya. Dia takut sebab bangkit pada kubur tu bukan bangkit saja, bangkit untuk pi naik mahkamah, ya. Bukan bangkit saja, bangkit pi naik mahkamah dulu. Naik mahkamah bicara. Bicara ni cukup ahli bicara dia. Besar kuman pun dia kira, ya. Sama ada baik ataupun buruk. Dan syurga dia kata, dan neraka. Itu perkara-perkara sam'iyat, syurga, neraka dan lain dia. Yang Nabi cerita tentang syurga dan nikmat syurga. Nabi cerita tentang neraka dan azab neraka. Nabi cerita tentang padang mahsyar. Nabi cerita tentang mizan, tentang arash Allah Ta'ala, tentang as-sirat, ya. Itu semua dipanggil perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini masuk dalam rukun iman, percaya kepada hari akhirat, dan semua berkait dengan hari akhirat. Baiklah, itu 3 tajuk yang dibicarakan dalam ilmu tauhid ini. Baik, bermula faedah ilmu ini. Apa faedah dan kegunaan ilmu ni? Iaitu dapat mengenal akan segala sifat Allah Ta'ala dan segala Rasulnya. Yani segala sifat Rasul alaihi salatu wassalam dengan beberapa dalil yang putus, yani dalil yang meyakinkan.
Ya. Dalil yang putus makna dalil yang meyakinkan orang yang berhujah itu, dan dapat keuntungan dengan dapat bahagia yang berkekalan. Okey, nah? Jadi faedah ilmu ini dapat kenal sifat Allah. Sebab apa? Kita nak mengenal Allah ni melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu. Kita tak tahu apa hakikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana golongan musyrikin ataupun golongan Nasara, Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, cuba ceritakan kepada kami Tuhan kau. Adakah buat daripada besi, buat daripada emas, ataupun daripada kayu, ataupun daripada batu? Kan? Orang kafir ni dia menyamakan Tuhan dengan benda. Orang kafir dia menyamakan dalam pemikiran dia, bila sebut tentang Tuhan ni dia mesti cari benda yang boleh dia faham. Dia mesti cari contoh yang ada dalam dunia ni yang boleh dia yang dia perlu samakan dengan makhluk ni untuk dia memahami konsep ketuhanan dia. Orang kita bukan macam tu nah. Itu bukan Tuhan. Itu sama dengan kita. Nah, itu bukan Tuhan, itu sama dengan kita manusia. Jadi Tuhan ni kita nak kenal, Allah Ta'ala telah menzahirkan, menceritakan sifat-sifat dia di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Allah. Ya. Maka kita boleh kenal Allah Ta'ala tu melalui sifat-sifat Allah. Kita boleh kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Quran. Para ulama ambil kumpul, ya. Para ulama ambil kumpul dalam satu ilmu. Dengan ilmu ni kita belajar sifat-sifat Allah. Melalui sifat Allah ni kita kenal Allah Ta'ala. Itu faedah dia. Bila kita belajar ilmu tauhid ini, kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita tak tahu hakikat Allah, hakikat zat Allah Ta'ala kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah? Kalau kita tak tahu hakikat dia, maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita. Dalam Al-Quran itu diceritakan sifat-sifat dia. Ulama ambil daripada Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, dikumpulkan, dijadikan ilmu, dikumpulkan di dalam ilmu tauhid. Kita belajar yang ni, kita kenal Allah Ta'ala. Begitu juga segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita kenal Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat Rasul tu, yang disertakan dengan dalil. Setiap sifat ya disertakan dengan dalil, kerana dia akidah. Akidah ni kena bukti. Kata Allah Ta'ala bersifat dengan begini, bukti dia, dalilnya begini. Ya. Dalil pula yang putus, makna dalil yang meyakinkan, yang syak, tidak ada syak pada dalil tersebut, dan tidak ada zon dan waham pada dalil tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dapat keuntungan, dapat kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirat kelak. Kita terselamat. Kita belajar ilmu ni, selamat iman kita. Kita belajar ilmu tauhid ini, sejahtera iman kita.
selamat iman kita. Daripada apa? Daripada tersasar ke jalan yang salah. Bila kita ada ilmu, ilmu ni satu benda yang sangat menakjubkan. Bila ada ilmu pada kita ni, barulah kita boleh kesan apa yang tak kena. Kalau tak ada ilmu, kita kodong lah. Contoh, kita tak kenal ular, kan? Kita tak kenal ular. Kita tengok ular, kita tak kenal, kita pegang. Ular tedung selar kita tak kenal, kan? Bila tak kenal ni, kita tak rasa takut. Betul tak? Kita masuk hutan tengok harimau, kita tak kenal harimau, kita kenal kucing ni. Masuk hutan besarnya kucing ni, cantik no? Kita try pergi tengok, kan? Kita pergilah suar kepala kita macam kita tuar kat kucing tu. Tunggu tengok lah. Esok ni pasukan penyelamat mai cari ialah dalam perut apa nama harimau tu. Sebab kita tak kenal harimau tu, kan? Kalau kita kenal harimau tu, kita tak berani dengan dia. Kita tahu bahaya, kan? Sebab tu ilmu ni pelik. Bila kita ada pengetahuan, kita sama ada kita boleh mengambil manfaat ataupun boleh mengelakkan mudarat daripada diri kita, kan? Bila kita ada ilmu, bila kita ada ilmu pengetahuan. Sebelum ni, sebelum tuan-tuan pergi belajar apa nama kursus membaiki kereta, tak berani. Tengok kereta nak pegang apa, tak berani. Kawan kita pandai pun kita tepuk tangan dia, jangan duduk kacau ni, lagi rosak kereta aku. Dia tak berani. Tengok wayar, tengok apa, takut dalam enjin tu, tak tahu. Tapi kita pergi belajar, bila kereta tak boleh start, kita buka tu, kita pegang, tahu dah tak mana. Siapa jadi pandai pula? Pasal ada ilmu, kan? Kita ada ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, kita boleh mengesan, oh benda ni mudarat, benda ni manfaat. Boleh tahu tang mana apa rosak, mana tak rosak, kan? Begitu kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu akidah ini. Bila kita belajar ilmu tauhid, baru kita berhati-hati, baru kita boleh tahu apa nama ini merosakkan akidah. Kalau tak belajar dulu, kita kodong ya, kan? Kadang-kadang apa perasaan yang ada dalam diri kita yang boleh membawa kepada rosaknya akidah, dia akan main dalam diri kita kalau kita tak ada ilmu tauhid, tak ada pengetahuan. Jadi ilmu tauhid ini untuk menyelamatkan kita, ya, mendapat keuntungan dengan mendapat bahagia yang berkekalan di hari akhirat kelak lah, iaitu kita mati dalam keadaan beriman dengan Allah dan selamat iman kita. Baik, ya, itu faedah dia. Bermula kelebihan ilmu ini, kelebihan ilmu maksud dia di sini berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain, iaitu semulia-mulia ilmu agama kerana bergantung ia dengan zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasul. Kelebihan ilmu tauhid ini, ilmu yang paling mulia. Pasal apa mulia? Ilmu agama yang paling mulia. Kita ada ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf,
ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain lagi, ilmu tajwid. Dalam banyak-banyak ilmu banding dengan ilmu lain, ya, ilmu ni ilmu yang paling mulia. Pasal apa mulia? Kerana perbincangan dia tu, perbahasan dia. Ilmu ini membincangkan tentang tajuk dia zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasul. Zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasul alaihi salatu wassalam. Bila dia bincang perkara yang mulia, maka ilmu tu pun mulia. Ilmu ni tengok isi dia. Kalau ilmu yang kita belajar tu ilmu sihir, kan? Ilmu mencuri, merompak. Bila nak belajar cara mencuri, merompak, tuan-tuan buka YouTube, dia ajar lah. Siap jual kunci, siap jual master key lagi. Jual master key dah. Kita tak pernah tengok tu master key tu. Dia ajar cara pula nak buka. Senang lah ni. Ilmu tu mulia tak ilmu tu? Tak mulia. Kerana apa? Mencuri, merompak ni, ya, mencuri, sihir, itu benda isi dia tu dicela, bukan mulia dah, keji. Maka belajar ilmu tu pun keji, ya? Baik. Jadi kemuliaan ilmu ini kerana mulianya zat Allah Ta'ala dan zat Rasul. Kerana apa? Dia membicarakan tentang zat Allah dan Rasul. Sebab tu ilmu ni mulia. Bermula nisbah ilmu ini, kalau kita banding ilmu ni dengan yang lain, itu makna nisbah. Banding ilmu ni dengan ilmu yang lain, iaitu asal bagi segala ilmu yang lain, dan segala ilmu yang lain daripadanya itu furu' juga. Kalau kita bandingkan ilmu tauhid dengan ilmu lain, ilmu fiqh, ilmu syariat misalnya, ya, kalau banding antara ilmu itu, maka ilmu tauhid ni dipanggil ilmu asal dia, dia punya umbi dia, akar dia. Adapun ilmu yang lain tu, dia punya furu', ranting dia. Daripada mana nak main ilmu yang lain kalau tak ada ilmu? Ibarat kata, kalau satu pokok tu tak akan keluar ranting kalau akar dia tak rosak. Kalau akar dia rosak, tu pokok tu tak akan keluar ranting, daun yang elok, ya. Kalau akar dia rosak ni, daun ranting akan rosak, ya. Daun ranting tu nak main mana? Main daripada dia punya umbi di akar dia. Okey nah? Itu nisbah ilmu ini kepada ilmu yang lain. Kerana ilmu ni asal bagi segala ilmu, dan juga ilmu yang lain itu pecahan dia. Pasal apa? Kalau kita ilmu syariat yang lain tu kita tak boleh tahu melainkan Rasulullah cerita kat kita. Ilmu halal dan haram, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, boleh kita tahu kalau Rasul tak ada. Jadi mai berpunca pada mana? Dia pada Rasulullah. Mai pada mana? Rasulullah. Mai pada Allah Ta'ala. Ilmu ni lah ilmu yang utama. Takkan mai apa nama ilmu syariat yang lain, ilmu fiqh, tasawuf apa semua, kalau tak ada ilmu tauhid. Baik nah? Bermula awal-awal orang yang mengeluarkan ilmu ini daripada Quran dan hadis. Daripada kata ilmu ni ambil daripada falsafah, bohong cakap macam tu, ya. Itu dakwaan yang bohong. Kata ilmu tu daripada falsafah, ilmu sifat 20 ni. Mai daripada falsafah tak betul nah. Ya, falsafah tu puak Mu'tazilah. Dia ambil daripada falsafah Yunani Greek.
pada zaman pemerintahan Abbasiyah, kan? Ketika mana kerajaan Abbasiyah tu menjadikan mazhab kerajaan Abbasiyah tu memperkenalkan menterjemahkan kitab-kitab, buku-buku falsafah Yunani Greek ke dalam bahasa Arab. Pengaruh tu ada. Kemudian mai pula mazhab Mu'tazilah ni dijadikan mazhab rasmi negara, khilafah. Berat, ya? Itu sungguh golongan tu Mu'tazilah ni satu mazhab besar dulu ni, dijadikan mazhab rasmi lah. Itu diambil daripada Yunani dan Greek. Adapun ilmu ini orang yang mengeluarkan ilmu ini daripada Quran hadis, mana ada ambil daripada falsafah Yunani Greek? Tak ada. Itu dakwaan yang tidak berasas, ya. Dia kena berhati-hati dalam ni kita mendakwa ilmu sifat 20 ini daripada Yunani Greek. Kena berhati-hati semua, ya. Tak ada ulama kata daripada Yunani Greek, dia mai daripada ulama yang mengambil isi dia daripada Al-Quran dan hadis. Kalau Yunani Greek tu dia mesti ada dia punya perbahasan dia. Tak boleh belajar tu, ya. Kita belajar tentang kalau ada dalam ilmu tauhid ni ada dia bicara apa nama uqulul asyarah. Tak ada, ya. Uqulul asyarah itu mabadi bagi ilmu falsafah Yunani Greek. Al-aqlul awal, aqlul tsani. Tak ada langsung, tak ada bicara. Tak ada jadikan konsep, ya. Bahkan itulah yang ditolak oleh dibahas dan ditolak oleh golongan oleh ilmu tauhid, ya. Perbahasan falsafah yang sesat tu ditolak, dibatalkan dengan hujah kita yang kuat, kan? Seperti mana manusia ni, kita alam kita semua ni, Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala tu qadim. Qadim ni makna tak ada permulaan, Maka alam ni pun qadim juga, sebab dia mai pada Allah. Nama dia qadim bin nau. Itu perbahasan falsafah. Alam tu mai pada mana? Mai pada Allah. Kita semua ni mai daripada mana? Mai daripada Allah. Kalau mai pada Allah Ta'ala, ya, mai pada Tuhan, maka kita pun kidam juga lah. Logik kata, betul juga tu. Itu falsafah, cik, ya, falsafah. Betul juga, kita mai daripada Tuhan. Bila kata qadim, kita pun mai daripada Tuhan qadim juga. Ya, itu perbahasan falsafah, tuan-tuan. Dipanggil apa? Qadim bin nau. Baiklah. Jadi tak boleh terima lah tu. Sedangkan tidak ada dalam ilmu tauhid dibicarakan benda tu. Tak ada. Kena tahu, kena belajar ilmu falsafah. Bila kita belajar ilmu falsafah untuk tahulah, bukan untuk pegang. Kita belajar ilmu falsafah, ya, baru kita tahu ilmu falsafah salah datang ni. Dan dalam ilmu tauhid yang kita belajar, peringkat kita orang kampung ni lah, orang awam ni, tak ada cerita benda-benda tu. Itu dia dakwa macam mana? Dakwaan yang tidak berasas, ya. Baik. Jadi bermula orang yang mengeluarkan ilmu ini, dia kata daripada Quran dan hadis, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ini dua ulama besar, ya, dua ulama besar ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ya. Dua ulama besar ni lah jadi pelopor kepada ilmu tauhid,
mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian nama ilmu. Bermula nama ilmu ini iaitu ilmu tauhid dan ilmu usul dan ilmu kalam dan ilmu sifat. Dia kata ilmu ni, nama ilmu ni ilmu apa? Nama dia ilmu tauhid. Pasal apa bu nama ilmu tauhid? Kerana dalam ilmu ni membicarakan isi yang berkaitan dengan mengesahkan Allah. Ilmu ni isi kandungan dia bicara tentang apa? Mengesahkan Allah. Nama ilmu tauhid. Begitu juga dinama ilmu usul, usuluddin, ilmu bagi asal agama. Ya. Usuluddin makna ilmu usul asal bagi agama. Jadi asal bagi agama, usul bagi agama, ilmu tauhid ini. Adapun ilmu yang lain itu pecahan dia. Ilmu usul ni maknanya ilmu teras dia. Ya. Ilmu lain tak akan ada kalau tak ada ilmu ni. Itu nama ilmu usuluddin, ya. Dan ilmu kalam, nama juga ilmu ni ilmu kalam. Ilmu kalam ni pasal apa nama ilmu kalam? Kerana ilmu ini banyak dibahaskan, ya, tentang sifat kalam yang berlaku pertikaian di antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Itu satu pandangan ulama lah, mengatakan sebab apa nama dia ilmu kalam, kerana ilmu ni membicarakan pertikaian yang banyak berkaitan dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Dengan namakan ilmu kalam, ya. Baik. Dan ilmu sifat dipanggil juga ilmu sifat 20, kerana ilmu ini membicarakan 20 sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, yang merupakan akidah yang wajib kita i'tiqad dan kita pegang. Jadi nama itu nama-nama bagi ilmu ni, yang kita masyhurnya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Baik. Kemudian dia kata bermula dikeluarkan akan ilmu ini iaitu daripada beberapa dalil yang bangsa akliyah dan dalil yang bangsa naqliyah daripada Quran dan hadis. Ilmu ni pula dikeluarkan ilmu ini daripada dalil, ya. Yang pertama, dalil ni ada dua, dalil akli dengan dalil naqli. Dalil akli ni dalil akal ni yang sebahagian ulama, ada sebahagian orang mendakwa ilmu tauhid yang kita belajar ni ilmu falsafah, pasal diguna akal. Dia kata la ilaha illallah. Dia kata diguna akal. Lepas tu tak guna akal, nak guna apa? Kan? Kalau tak guna akal, dalil dia dalil akal. Fa'tabiru ya ulil albab. Al-Quran suruh guna akal banyak, bukan suruh guna akal tu secara bebas dah. Guna akal, dia ada dalil akli ni yang meyakinkan, dalil itu yang membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalil akal ni tidak akan sekali-kali bercanggah dan bertentangan dengan dalil nakli. Mana-mana dalil akal yang bercanggah, cara kita fikir yang bercanggah dengan dalil nakli terbatal. Ya? Sebab tu ada dua.
dua dalil lah. InsyaAllah kita akan bincang panjang lebar sikit tentang apa perkara ni dalam kuliah kita yang akan datang. Ada orang yang menganggap ilmu tauhid di part 20 ni ilmu yang mempunyai unsur-unsur. Dia tak kata Yunani Greek diambil, dia punya konsep dia daripada Yunani Greek. Dia kata falsafah Yunani Greek. Tak ada langsung konsep tu. Kalau ada yang dibahas di dalam tu, itu tujuan untuk membatalkan mazhab Mu'tazilah yang memang berkonsepkan dan diambil daripada Yunani Greek dari sudut dalil dia, penghujahan dia menggunakan akal, sehingga bercanggah dengan Al-Quran dengan hadis. Salah tuan-tuan kalau fikir macam tu. InsyaAllah kita akan bincang kemudian benda ni. Jadi kita berhenti pada kata dia bermula dikeluarkan akan ilmu ini daripada beberapa dalil yang bangsa aqliyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.